Okey, baik, itu kongsi pada anda berkenaan dengan kempen pertubuhan diniah tahun ini, terutamanya apabila kita bercakap berkenaan ibadah korban seperti dengan hari korban nanti. Seterusnya, Tanya Studio, topik agak menarik ini. Ya, sememangnya. Bagaimana pengalaman kerja anda boleh digunakan untuk membantu anda mencapai satu tahap penguasaan ijazah ataupun sarjana yang lebih tinggi untuk membantu anda mendapat mungkin imbuhan gaji yang lebih daripada bos masing-masing. Itulah itu yang kita cari kan. Itu yang utama ini tu. Okey, jadi kita nak bercakap berkenaan dengan program ini dipanggil sebagai APEL. Kita bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Khairul Saleh bin Muhammad Sahari selaku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Dr. Khairul, apa khabar saat pagi? Selamat pagi. Okey. Pengenalanlah, terus saja pengenalan berkenaan dengan apel ini, silakan. Please upsell apel. Okey. Wow. Okey. Terima kasih Terence dan Shu. So sebenarnya di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, di bawah Agensi Kelayakan Malaysia, kita ada satu produk ataupun servis yang kita berikan kepada warga negara Malaysia, terutamanya yang tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan formal, contoh dia tercicir daripada sekolah ataupun yang pergi sekolah tetapi result SPM dia mungkin kurang memberangsangkan. Dia tidak dapat melanjutkan pengajian ataupun mungkin disebabkan kemiskinan, ya. So dia perlu mungkin kita berikan laluan alternatif yang kita berikan melalui APEL ini. So APEL ini sebenarnya adalah akreditasi berasaskan pengalaman pembelajaran terdahulu yang mana kita gunakan pengalaman kerja, pengalaman dia secara informal, non-formal, ia tidak melalui kursus-kursus pengajian di universiti ataupun institusi pengajian tinggi. Dia boleh masuk ke program-program pengajian yang diminati ataupun mendapat pindah kredit, ataupun yang terkini produk kita ada boleh terus mendapat laluan ke penghujung pengajian. So ini yang kita panggil APEL, yang kita ada 3 jenis APEL, iaitu APEL A untuk akses, untuk kemasukan, APEL C untuk pindah kredit dan APEL Q untuk penganugerahan kelayakan. Okey. Tadi kita nampak ada gambar Syarif Salahuddin, ada Naim Daniel tadi. Jadi ini mereka yang menggunakan APEL ini. Ini sebenarnya kita sedang nak promosikan Hari Terbuka APEL. Kita akan adakan Hari Terbuka APEL pada 6 hari bulan ni, minggu depan ni, hari Rabu, bertempat di Balai Ketibaan KL Central. Daripada 8 pagi sehingga 6.30 petang. Kita ada pelbagai pengisian, kita ada perkongsian daripada calon-calon APEL sendiri, berkongsi pengalaman macam mana mereka melalui APEL, termasuk juga mungkin Saudara Syahril Sarapudin, sebab beliau juga adalah merupakan seorang lulusan daripada APEL. Ya? Dan kita ada juga ikon-ikon APEL, kita ada persembahan daripada ikon-ikon APEL, kita ada juga, kita jemputlah artis-artis tempatan kita, Naim Daniel, Bang Fiz, untuk juga bersama-sama memeriahkan lagi acara. Yang mana acara ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Juga ada pelancaran APEL Q, iaitu APEL yang terkini lah yang saya terangkan tadi, yang mana kalau contoh dia seorang tukang masak, tukang masak yang memang berpengalaman, dia memang contoh dia macam Gordon Ramsay. Tapi dia tak ada kelayakan formal. Sebab dia belajar tu mungkin melalui apprenticeship, dia belajar daripada sifu, dia belajar sendiri, tetapi dia dah boleh masak segala jenis makanan. So kalau katakan dia nak dapatkan kelayakan, contohnya sarjana muda culinary, seni culinary, apa yang dia boleh buat, dia boleh melalui program APEL Q. Yang mana kita akan nilai ilmu-ilmu pengetahuan beliau, dan kalau didapati sesuai, beliau akan boleh masuk ke program, contoh dia Bachelor in Culinary Arts tadi, dan dia masuk sehingga ke hujung. Dia bukan masuk di depan bersama-sama pelajar lain, dia masuk sehingga ke hujung, mungkin ke semester akhir, mengikuti kursus mungkin capstone yang kita panggil, mungkin dalam bentuk projek tahun akhir, dan bila dia lulus, dia akan dapat scroll ijazah yang sama
seperti pelajar-pelajar biasa. Wow, menarik ni. Oh. Di berapa bidang yang ditawarkan dalam apel, terutama sekali apel Q tadi yang menarik minat saya secara peribadi sebenarnya. Okay, apel Q ni sebenarnya baru kita lancarkan pada tahun 2021, Terence. Kita ada 6 institusi sekarang yang dah pun masuk ke dalam apel Q ini. Termasuklah swasta dan juga awam. Kita ada UKM, kita ada UPSI, kita ada juga Open University Malaysia, SEGI University, HELP University, dan juga ASIAI University. So ijazah yang ada setakat ini ada 13 keseluruhannya, termasuklah DBA, Doctor in Business Administration. MBA pun ada. Kita ada juga contoh dia di peringkat diploma pendidikan awal kanak-kanak. Contoh dia kalau cikgu-cikgu yang mana mungkin dia pengasuh taska, tadika tetapi tak ada kelayakan. Mereka boleh juga melalui laluan ini untuk mendapat kelayakan diploma yang formal. Tadi dikongsikan untuk apel Q ni perlu menjalani sekurang-kurangnya kos yang terakhir, semester terakhir. Jadi bila kita nak laksanakan program terakhir ni akan melibatkan peruntukan sedikitlah. Adakah peruntukan itu perlu ditanggung secara peribadi ataupun mungkin ada bentuk bantuan yang akan diberikan, bagaimana? Okey, kita sebenarnya di dalam kita menetapkan apel ni sebenarnya terpulang kepada institusi masing-masing. Macam mana dia nak charge calon-calon apel ni. MQA kita lebih kepada kita menyediakan polisi dan dasar. Dan mana kalau contoh dia untuk apel Q tadi, calon akan dinilai sendiri oleh institusi yang dia nak mengikuti program pengajian. Okey, kalau dan dia punya penilaian yang melibatkan satunya portfolio, dia kena sediakan portfolio pengalaman beliau. Satu lagi kita ada challenge test yang mana dia akan diuji. Contoh dia kalau saya cerita tadi itu culinary kan, tukang masak mungkin dia kena sediakan masakan-masakan dan sebagainya. Beruntung bernilai. Contoh ya. Akan terus. Kemudiannya akan ada juga kita panggil field and validation visit. Mana kita pergi ke lapangan tempat calon bekerja. Nak tengok betul sahih ke tak dia ni bekerja di situ dan pengalaman yang didapatinya. Dan jika didapati sesuai, semua ni dilulus penilaian ini dan kemudian beliau akan boleh masuk ke program pengajian tersebut yang saya kata tadi di hujung. Kemudian perbincangan seterusnya bersama dengan institusi, pembayaran ke apa semua untuk masuk semester berapa. Dia akan masuk ke hujung dan proses penilaian daripada awal tadi akan dibimbing oleh institusi tersebut. Maksudnya dia akan ada penasihat, dia akan ada penilai yang dilantik di kalangan pensyarah daripada dalam dan luar universiti. Takat ni macam mana sambutan? Saya rasa sangat memberangsangkan. Universiti yang paling banyak dipilih sekali? Saya rasa ia bergantung kepada program. Program DBA saya rasa antara yang paling laku, DBA dan MBA. Memandangkan ramai yang berkecimpung dalam bidang bisnes dan juga pengurusan. So saya rasa dua tu memang lakulah. Untuk para pelajar yang baru saja mungkin telah memilih jurusan masing-masing sebab keputusan SPM sudah pun keluar, jadi ada yang sudah pun memilih jurusan masing-masing. Adakah mereka boleh gunakan diploma ataupun ijazah untuk melanjutkan pelajaran setelah tamatnya pembelajaran terus bersama apel ataupun perlukah mereka ada pengalaman bekerja terlebih dahulu? Okey, terima kasih Terence. Sebenarnya apel ni dia macam saya terangkan awal tadi, dia untuk membantu kiranya orang-orang yang mungkin dia tiada peluang, dia mungkin tak cukup syarat untuk menyambung ke peringkat yang seterusnya. So contoh kalau kita ambil untuk apel Q ni memang contoh dia memang kita tengok purely on pengalaman. Tetapi dia ada tahun-tahun pengalaman yang berkaitan. Contohnya kalau pihak kedoktoran, pihak peringkat paling tinggi, dia ada kena ada sekurang-kurangnya 25 tahun pengalaman dalam bidang. Tambah lagi 8 tahun. Lepas ni rambut pun sudah tak ada apa macam. Selamat maju jaya Terence. Saya sokong dari belakang kalau ada rezeki. Okey, jadi mungkin di kesempatan ini Pak Doktor mungkin boleh kongsikan bagaimana cara untuk mereka mendaftar program apel ni. Okay. So sebenarnya boleh layari website kami www.mqa.gov.my
Ataupun yang itu yang kita nak promote ni, Hari Terbuka Apel ni. Kami akan berada di KL Central bersama-sama dengan bukan sahaja MQA tetapi juga dengan institusi yang terlibat. Kita akan ada 8 institusi yang saya sebutkan menawarkan program Apel Q. Kita ada juga daripada Politeknik dan juga College Community. So kita akan ada mereka bersama dan mereka ini calon-calon boleh terus tengok berhubung dengan mereka di sana dan boleh dan juga boleh mendaftar di sana terus kalau perlu. Jadi sekiranya berminat turunlah sendiri untuk melihat apakah antara kursus yang ditawarkan. Mungkin ada yang memang kena dengan apa yang sedang anda usahakan sekarang dan boleh terus memohon di KL Central nanti. Terima kasih Prof. Dr. Khairul bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan program apel ini. Kalau anda berminat boleh layari laman sesawang MQA untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan segala variasi apel yang ditawarkan untuk anda di luar sana. Baik, kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, terima kasih kerana sudi bersama kami sepanjang siaran 2 jam kami pagi ini. Kepada yang ada di Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang untuk bersama di Matic sebenarnya dengan sambutan Bulan Koperasi dan juga Hari Koperasi Kebangsaan 2022. Tahun ini cukup meriah kerana sambutan